Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua dan ahli-ahli panel undangan kita pada hari ini. Saya Syahid Firdaus Mesyafiai sebagai pengerusi forum hari ini. Topik forum kita pada hari ini ialah tentang realiti, trend dan isu dalam pendidikan awal kanak-kanak. Baiklah, sebelum saya memulakan perbincangan ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda semua. Bersama saya ada 5 orang ahli panel yang tidak asing lagi, iaitu ahli panel pertama adalah saudari Nur Faridah binti Abdul Hamid, ahli panel kedua saudara Muhammad Azlan bin Negrosa, seterusnya ahli panel ketiga saudari Siti Nur Ashira Liana binti Murad, ahli panel keempat adalah saudari Siti Hajar binti Ishak, dan ahli panel terakhir adalah saudari Nur Asfarina binti Suhaimi. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ahli panel kita. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum ini. Pendidikan dan kehidupan adalah satu pakej yang wujud dalam setiap individu yang baik antara orang dewasa maupun kanak-kanak. Ini adalah kerana ianya merupakan satu mekanisme sama ada tanpa sedar atau dengan sedar yang dapat mengubah dan seharusnya dapat meningkatkan manusia itu ke peringkat yang lebih matang. Untuk itu, pendidikan prasekolah yang merupakan peringkat awal proses pembelajaran amat penting kerana pengalaman di prasekolah dapat memberi persediaan yang boleh membekalkan kanak-kanak dengan kemahiran, keyakinan diri dan sentiasa mempunyai sikap yang positif terhadap individu lain tanpa ada kecenderungan negatif terhadap yang lain. Pendidikan prasekolah juga diakui boleh memberi kesan positif seperti sabda Rasulullah SAW bahawa kanak-kanak mula bercahaya akalnya pada umur 5 tahun. Ini jelas menunjukkan kanak-kanak telah mempunyai keupayaan untuk menerima sebarang pengetahuan yang diajarkan. Malaysia sebagai salah sebuah negara yang membangun dengan pesat tidak ketinggalan dalam menentukan pendidikan yang diberikan kepada kanak-kanak sebagai pendidikan yang berkualiti. Baiklah, saya mulakan soal kepada ahli panel pertama kita. Seperti yang ingin kita bincangkan, pada pendapat saudari, apakah elemen sosial dan kesan terhadap pendidikan awal kanak-kanak? Silakan. Terima kasih kepada moderator Saudara Syahid di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada hari ini. Teori ekologi mengikut Brand-Banner pada tahun 1977 memberi penekanan bahawa individu yang melalui proses pertumbuhan dan perkembangan itu terangkum di dalam sistem persekitaran yang memerlukan interaksi antara satu sama lain. Dalam konteks artikel ini, interaksi antara kanak-kanak dengan persekitaran kanak-kanak itu dipercayai boleh mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Merujuk kepada konsep di dalam teori ini, sama ada kita menyedarinya atau tidak, kanak-kanak yang merupakan individu yang terakhir dalam ruang lingkup mikro berpusat di tengah boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Dan dalam konteks di prasekolah khususnya, apa dan bagaimana kesannya harus diteliti terutama dalam hal yang menyumbang kepada proses perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. Berdasarkan teori ini, keluarga khususnya ibu bapa merupakan ejen sosialisasi paling penting dalam kehidupan seseorang kanak-kanak. Ini dan sebagai individu terdekat atau berhampiran dengan komuniti kanak-kanak, mereka mempunyai pengaruh besar ke atas tingkah laku kanak-kanak. Sebagai contoh, kajian di dalam dan di luar negara menunjukkan bahawa faktor persekitaran seperti penglihatan ibu bapa secara aktif mempunyai kesan langsung ke atas semua aspek perkembangan kanak-kanak. Dalam kajian lain pula, tahap penglibatan ibu bapa di luar bandar berada di tahap yang rendah. Tidak hairanlah jika sebelum ini, Berger pada tahun 1995 melalui kajiannya menyatakan wujudnya kepelbagaian model peranan ibu bapa untuk membantu proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. Pengaruh keluarga bukan sahaja berlaku semasa proses mengasuh dan mendidik di rumah, tetapi meluas kepada aspek pemilihan tempat untuk anak itu belajar, terutama di peringkat prasekolah. Justru itu, peringkat pembelajaran prasekolah adalah sasaran utama ibu bapa ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Faridah atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan elemen sosial dan kesan terhadap pendidikan awal kanak-kanak. Seterusnya, saya ingin beralih pula kepada ahli panel yang kedua. Ada munculnya satu fenomena dalam
mengendalikan pusat prasekolah. Bolehkah saudara Azlan kupaskan tentang isu ini? Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara pengurusi, sidang hadirin yang dihormati. Soalan yang bernas dan bijak daripada saudara pengurusi. Baiklah, saya akan mengupaskan isu ini satu-satu. Dengan kewujudan pelbagai model prasekolah, tidak mustahil jika dikatakan akan wujud pula paradigma masa tiang 1001 infinite yang disebabkan kepelbagaian ragam pendekatan dan kurikulum yang digunakan di prasekolah. Pemerhatian penulisan ke tadika-tadika semasa penyediaan pelajar praktikum menunjukkan kebanyakan tadika swasta memberi penumpuan yang lebih kepada aspek kognitif iaitu kemahiran 3M. Walau bagaimanapun, tidak kurang juga yang menitikberatkan aspek lain seperti sosial, moral dan keagamaan serta berbagai lagi aspek yang berbeza. Dapatan dari kajian penyelidikan oleh beberapa pelajar sarjana pendidikan awal kanak-kanak di bawah penyediaan penulisan menunjukkan situasi di mana apa yang dipelajari oleh guru prasekolah di universiti kadang-kadang sukar untuk dipraktikkan di prasekolah kerana ideologi, pendekatan dan falsafah yang berbeza di antara kedua-dua pihak ini. Secara tidak langsungnya, keadaan ini boleh menjelaskan pula kualiti prasekolah. Ini Aisyah 2005, Rohana Musa 2005 malah menyentuh tentang infrastruktur fizikal prasekolah. Tidak perlu bukti tertulis jika dibuat rawatan lokasi untuk setiap tapak persekolahan di sebuah kawasan bandaraya didapati jarak antara satu prasekolah dengan satu yang lain berada dalam jarak 1 km. Bagaimanapun peraturan ini tidak begitu dipatuhi memandangkan pertambahan bilangan penduduk yang memerlukan perkhidmatan sedemikian. Atau adakah ini tren masa kini dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak? Jika berlaku, adakah ini tren masa kini dalam malah menyentuh tentang infrastruktur fizikal prasekolah? Tidak perlu bukti tertulis jika dibuat lawatan lokasi untuk setiap tapak prasekolah di sebuah kawasan bandaraya. Didapati jarak antara satu prasekolah dengan satu yang lain harus berada dalam jarak 1 km. Bagaimanapun, peraturan ini tidak begitu dipatuhi memandangkan pertambahan bilangan penduduk yang memerlukan perkhidmatan sedemikian. Atau adakah ini tren masa kini dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak? Jika berlaku, adakah memang sepatutnya? Atau adakah ia dalam tuntutan bersama oleh ibu bapa dan pengusaha tadika itu sendiri? Secara umumnya, komiti prasekolah harus memikirkan perkara berikut dalam memastikan tren dan isu menjadi satu realiti. Seperti isu pemilihan prasekolah, jaringan sosial. Contohnya harapan ibu bapa kadang-kadang mempunyai kebolehan mengambil berat tentang orang lain, berfungsi, memahami dan empati terhadap orang lain. Dan akhir sekali, perkembangan, adakah perkembangan boleh berlaku mengikut peredaran masa, dan jika ya, adakah disebabkan oleh faktor biologis semata-mata atau persekitaran infrastruktur yang wujud dalam komuniti kanak-kanak itu sendiri. Sekian, itu saja daripada saya. Okey, baiklah. Terima kasih atas kepasan ahli panel kedua kita yang amat jelas. Jadi sekarang kita beralih pula kepada ahli panel yang ketiga. Bolehkah saudari Ashira menceritakan tentang pengaruh kurikulum dan persekitaran bilik darjah dalam pendidikan awal kanak-kanak? Dipersilakan, saudari. Terima kasih, moderator Syahid di atas soalan yang ditujukan. Pengaruh kurikulum dan persekitaran bilik darjah dalam pendidikan awal kanak-kanak ialah dari model Brown-Brenner yang telah diubah sesuai, sistem bilik darjah juga didapati memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pengembangan kanak-kanak. Bukan sahaja di Malaysia sendiri, malah di merata dunia. Sistem pendidikan awal kanak-kanak dalam konteks bilik darjah merupakan tunjang terhadap apa yang berlaku di persekitaran kanak-kanak itu. Trend dan isu terkini yang sering diperkatakan sekarang adalah bagaimana hendak diwujudkan satu keadaan bilik darjah yang dapat memberi pulangan positif yang maksimum kepada pihak kanak-kanak dan ibu bapa. Pengurusan dalam bilik darjah prasekolah oleh pihak pengurusan prasekolah khususnya di Malaysia sebagai contoh bahan kurikulum yang digunakan pakai di dalam bilik darjah. Kurikulum kebangsaan prasekolah di Malaysia diharap sentiasa dapat menjadi garis panduan untuk proses pembelajaran kanak-kanak. Namun demikian, kurikulum ini tidak begitu diguna pakai secara mutlak di prasekolah yang wujud di Malaysia kecuali di prasekolah NN. Ini tidak seharusnya berlaku jika isu keseragaman ini dipraktikkan sebelum kanak-kanak memasuki alam persekolahan yang formal. Atau adakah amalan sebegini telah menjadi satu trend di negara kita? Isu kurikulum sering menjadi
bahan pembincangan dan perdebatan di mana-mana. Malah dalam seminar-seminar yang dianjurkan akhir-akhir ini banyak membincangkan tentang perkara seperti objektif prasekolah itu sendiri. Adakah mengikut kurikulum prasekolah kebangsaan atau gabungan antara beberapa kurikulum dalam dan luar negara? Apakah tahap kualiti pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia dengan kehadiran kepelbagaian isu dalam konteks bilik darjah, terutamanya dari aspek pendekatan pengajaran, jenis bahan bantu mengajar yang diguna pakai, corak pembelajaran kanak-kanak di bilik darjah, aktiviti harian di bilik darjah, pengurusan ruang yang interaktif atau sebaliknya, penilaian digunakan pakai di bilik darjah. Bagaimana dengan pelibatan ibu bapa serta komuniti setempat, peranan ibu bapa atau komuniti? Kurikulum yang diguna pakai boleh dipastikan kebolehan 3M berlaku di samping aspek perkembangan yang lain, atau adakah kesinambungan minat belajar daripada prasekolah ke sekolah rendah? Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Ashira atas penjelasan yang tersebut. Persekitaran bilik darjah amatlah penting untuk pembelajaran kanak-kanak. Jadi, mari kita teruskan pula pada ahli panel keempat iaitu Saudari Hajar. Bolehkah Saudari Hajar beritahu mengenai faktor persekitaran yang mempengaruhi penyesuaian kanak-kanak di bilik darjah? Silakan. Terima kasih kepada moderator Saudara Syahid kerana mengajukan soalan tersebut. Saya ingin memberitahu mengenai 3 faktor persekitaran yang mempengaruhi penyesuaian kanak-kanak di bilik darjah. Dapatan kajian oleh penulis Mariani pada tahun 2006 mengenai faktor persekitaran seperti ibu bapa yang mempengaruhi penyesuaian kanak-kanak di bilik darjah prasekolah adalah seperti berikut. Yang pertama ialah bahan pembelajaran. Terdapat beberapa kajian telah mendapati 99.4% ibu bapa berkecenderungan membantu kanak-kanak mendapatkan buku yang sesuai untuk anak-anak mereka berbanding dengan bahan lain, sementara 84.9% pula menyediakan bahan pengajar elektronik seperti CD pendidikan dan tidak begitu berminat untuk membelikan bahan mainan ataupun buku komik walaupun ada unsur-unsur pendidikan. Okey, yang kedua, faktor persekitaran kondusif. Didapati bahawa 98.6% ibu bapa sentiasa menyediakan alat tulis yang sesuai untuk anak-anak mereka. Kebilangan besar juga iaitu 89.5% peka terhadap keperluan wang dan 84% pula mementingkan kemudahan lain untuk anak-anak mereka belajar. Yang ketiga, komitmen ibu bapa. Kajian telah mendapati seramai 98.8% ibu bapa sentiasa menyemak kerja rumah anak-anak mereka. Ibu bapa juga didapati sentiasa memilih prasekolah yang tertentu untuk pendidikan anak-anak mereka ini. Lain pula dengan keadaannya di luar negara, di mana melalui pemerhatian semasa lawatan sambil belajar yang dibuat ke Children's Centre pada tahun 2005, di University of Melbourne, Australia, telah mendapati kebanyakan pusat prasekolah menitikberatkan kerjasama ibu bapa dan guru serta mementingkan aspek pendidikan anti-bias kerana faktor kepelbagaian etnik yang wujud. Malah tiada kurikulum kebangsaan yang mereka gunakan. Sebaliknya, amalan pusat prasekolah lebih menggambarkan keprihatinan mereka terhadap pelbagai pihak bukan sahaja oleh guru, malah ibu bapa dan dalam memastikan perkembangan holistik kanak-kanak itu sendiri. Okey, terima kasih, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Saudara Syahid. Okey, baiklah. Terima kasih Saudari Hajar. Mari kita dengarkan pula ahli panel terakhir kita iaitu Saudari Asfarina. Bolehkah saudari beritahu apakah elemen guru dan kesan terhadap pendidikan awal kanak-kanak ini? Silakan, saudari. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Soalan yang amat menarik, saya akan menerangkan satu persatu. Tanpa guru, murid tidak akan ada, dan tanpa guru juga segala aspek proses pengajaran dan pembelajaran untuk kanak-kanak tidak akan wujud. Kewujudan guru dan sistem di bilik darjah adalah penting, terutama dalam memberikan peluang pendidikan yang sepatutnya berkualiti kepada kanak-kanak.
Bagaimanapun, guru sebagai school stakeholders perlu juga diperhatikan keperluan dan kepuasan hati mereka dalam model program Undiscipline Brain 1981. Antara perkara pokok yang dibincangkan adalah hubungan guru dan kanak-kanak dan hubungan guru dengan ibu bapa. Hubungan guru dan kanak-kanak hendaklah sentiasa mesra, adil dan bertanggungjawab terhadap perasaan dan keperluan kanak-kanak. Guru sebagai sasaran dikelilingi oleh banyak faktor persekitaran lain yang membangkitkan beberapa kekangan dan menyukarkan perhubungan tersebut. Selain dari hubungan guru dan kanak-kanak, aktiviti pengajaran pembelajaran di bawah kelolaan guru juga penting dalam memastikan perancangan program yang berkesan untuk perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Bagaimanapun jua, perancangan yang dibuat, aktiviti itu harus selaras dengan falsafah, matlamat dan objektif pengalaman yang sesuai. Untuk merancang setiap elemen dan aspek yang diambil kira haruslah yang terkini. Ilmu pengetahuan yang cukup mantap perlu dipunyai oleh mereka yang terlibat sebagai pendidik di sekolah. Tidak lain jika program yang melahirkan guru prasekolah yang berkualiti juga wujud bak cendawan tumbuh. Sehingga kini terdapat banyak IPTS yang menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Ada di antara institusi pengajian tinggi ini menawarkan model lain dari yang lain bertujuan menarik pelajar mengambil kursus ini. Ada yang menawarkan mod pengajaran sehingga ada yang menggabungkannya dalam mod keusahawanan. Trend terkini di Malaysia adalah penggunaan DFP. Jika di luar negara, pendekatan ini telah lama digunakan. Di Malaysia, ia ibarat bunga yang baru mekar. Dan dalam kemekaran inilah, isu yang timbul pula ialah adakah DAP yang diamalkan itu sesuai untuk konteks persekitaran prasekolah tertentu atau hanya setakat berseronok kerana telah menggunakan kaedah terkini dan boleh dibanggakan. Banyak salah faham mengenai DAP juga telah berlaku. Pengalaman penulisan dalam penyediaan pelajar fakulti kini mendapat konsep DAP kadang-kadang telah disalahartikan. Akhir-akhir ini wujud trend dan isu mengenai penggunaan DAP yang diiringi dengan penilaian tradisional atau paper and pencil test. Malah ada di antara kanak-kanak ini juga yang dihantar ke pusat tuition bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang baik dan mendapatkan kelas aliran terbaik pula bila masuk ke sekolah rendah. Persoalan yang ingin dibawakan sekarang, adakah ini sesuai dengan objektif pendidikan prasekolah dan adakah ini yang diinginkan oleh semua pihak? Sekian sahaja, kembali kepada saudara pengurusi forum. Okey. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita, Saudari Asfarina dan semua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini adalah tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencubur kita. Sebelum berakhir, saya ingin menyimpulkan tentang tajuk kita pada hari ini. Trend dan isu pendidikan awal kanak-kanak tidak akan ada noktah perbincangan kerana trend tetap berubah dan isu tetap diperkatakan. Yang penting pihak tertentu yang terlihat dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak perlu memikirkan apa yang harus dilakukan berdasarkan pengalaman, aspek teori dan komuniti di persekitaran sesebuah prasekolah itu. Persekitaran kanak-kanak itu banyak mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan mereka dalam proses pembelajaran yang merangkumi keluarga, jaringan sosial, masyarakat dan aspek pendidikan itu sendiri. Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru, pihak NGO atau pihak yang tertentu, malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses pendidikan kanak-kanak. Maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. Perkara ini perlu diberikan perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa hadir dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih.